Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Azura Sahribanun binti Ahmad Zaidi di PKC 1901064, kohort Mac 19 C2. Okey, hari ini saya akan membandingkan sekolah prasekolah yang terdapat di Malaysia yang menggunakan kurikulum Montessori dan juga ke SPK. Okey. Antara salah satu sekolah prasekolah yang menggunakan kaedah Montessori dalam pembelajaran dan pengajaran mereka adalah Brandy Bunch. Jadi di sini saya berada di Brandy Bunch Lasih Puteri. Jadi kita akan lihat beberapa aktiviti yang mereka gunakan di sekolah. Terdapat 3 aktiviti yang boleh kita bahagikan, iaitu aktiviti yang melibatkan deria, aktiviti yang melibatkan rutin harian dan juga aktiviti yang melibatkan akademik. Okay, mari kita ketahui lebih lanjut. Brandy Bunch Islamic Montessori merupakan sebuah prasekolah yang menggunakan kaedah Montessori dan Islamik dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Visi sekolah Brandy Bunch adalah untuk menjadi institusi pendidikan terkemuka dengan komitmen untuk menyediakan siswazah yang mempunyai tahap kemahiran adab dan kehidupan Islamik yang paling tinggi. Pembelajaran solat dan bacaan doa dijadikan rutin setiap hari dalam setiap perkara yang mereka lakukan, seperti solat sunat duha, doa makan, doa belajar dan lain-lain. Brandy Bunch menggunakan bahasa Inggeris medium sebagai bahasa pengantaraan di antara murid dan juga guru. Antara kelas yang paling utama di Brandy Bunch adalah kelas bergaris biru untuk subjek English dan Melayu, kelas bergaris merah jambu untuk subjek matematik, kelas bergaris hijau untuk subjek Islamik, kelas bergaris kuning untuk subjek latihan rutin harian dan sensori, dan juga kelas bergaris merah untuk subjek cultural dan juga sains. Bilik bergaris biru atau lebih dikenali sebagai bilik Blue Line merupakan kelas untuk subjek English dan juga bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahan bantu mengajar yang terdiri daripada objek, kad kecil dan juga gambar. Kaedah yang sama juga mereka gunakan untuk bahasa Melayu. Pembelajaran di sekolah ini adalah satu murid dalam satu masa. Guru akan pergi ke setiap murid satu persatu mengikut tahap pembelajaran mereka kerana mereka menggunakan bahan bantuan mengajar yang berbeza. Ini adalah bilik bergaris merah jambu ataupun pink line untuk kelas subjek matematik. Seperti yang kita lihat, kebanyakan alat bantu mengajar yang digunakan adalah diperbuat daripada kayu yang terdiri daripada kad nombor, rod panjang, jadual nombor dan banyak lagi. Setiap murid akan diajar secara berperingkat dan mengikut tahap pembelajaran mereka, iaitu bermula dengan nombor 1 hingga 10 sehinggalah pada konsep bahagi dengan menggunakan semua peralatan ini. Sudah bilik darjah bergaris kuning iaitu yellow line untuk mereka belajar aktiviti berkaitan rutin harian dan juga sensori. Ini adalah beberapa aktiviti rutin harian yang sering kita lakukan sepanjang hari. Antara aktiviti tersebut adalah menuang, memindahkan, buka dan tutup, serta banyak lagi. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menguatkan lagi koordinasi mata tangan kanak-kanak sebelum mereka mula untuk menulis. Sensorial. Sensorial merupakan subjek di mana mereka belajar mengenai dimensi sesuatu objek. Mereka akan belajar mengenai saiz sesuatu objek iaitu besar dan kecil, ketinggian sesuatu objek, panjang dan lebar sesuatu objek, bunyi, kepelbagaian tekstur dan juga pelbagai warna.
Setiap objek dan bahan juga akan diajar mengikut kesesuaian umur dan tahap pembelajaran kanak-kanak. Cultural dan Sains. Kelas untuk mata pelajaran ini berada di dalam kelas bergaris merah iaitu red line, di mana kanak-kanak akan diajar berkaitan sains awal. Antaranya adalah bumi, jenis-jenis binatang, kitaran hidup binatang, anggota badan dan banyak lagi. Subjek ini, guru-guru akan menggunakan model patung, kad bergambar dan juga puzzle sebagai bahan bantu mengajar. Akhir sekali adalah bilik Islamik, iaitu bilik yang mempunyai garisan hijau. Di dalam bilik ini, kanak-kanak akan belajar tata cara solat, tata cara berwuduk, mengaji, menghafaz Al-Quran dan juga mempelajari bahasa Arab. Seterusnya adalah Tadika Little Calypso. Tadika Little Calypso merupakan sebuah tadika yang mempunyai nama dan terkenal di Malaysia. Sekolah ini menawarkan pembelajaran yang berteraskan Islam dan As-Sunnah dalam aktiviti mereka. Matlamat Little Calypso adalah untuk menanamkan rasa cinta terhadap Islam dan pengetahuan kepada anak-anak sebagai persediaan awal untuk mereka menjadi khalifah yang taat kepada Allah. Misi untuk sekolah ini adalah untuk memberi pengalaman belajar yang indah dan berkesan kepada pelajar muda dengan menggunakan amalan terbaik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Subjek yang mereka ajar di Tadika Little Calypso adalah sama seperti di sekolah lain, iaitu subjek bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik, sains dan juga Islamik. Pembelajaran mereka ini menekankan aspek rohani, fizikal, intelek, emosi dan juga sosial. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah dibantu oleh alat bantu mengajar yang telah pun disediakan oleh guru tersebut. Alat bantu mengajar yang mereka gunakan hendaklah berdasarkan tunjang pelajaran dalam KSPK di mana guru-guru perlu menyediakannya mengikut tahap kesesuaian umur murid. Bahan-bahan tersebut terdiri daripada flashcard, poster, buku dan juga objek-objek yang telah dibuat sendiri. Kanak-kanak di Tadika Little Calypso akan dikelaskan mengikut umur masing-masing, seperti 4 tahun akan berada di dalam satu kelas yang sama, manakala 5 tahun akan berada di dalam satu kelas yang sama dan juga 6 tahun akan berada di dalam kelas yang sama. Ianya sangat berbeza dengan konsep di Brady Bunch di mana mereka akan mencampurkan semua kanak-kanak yang berlainan umur iaitu 4, 5 dan 6 tahun di dalam satu kelas. Akhir sekali, pergaulan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan di Tadika Calypso akan dikawal oleh guru untuk mengelakkan mereka daripada terlalu bergaul bebas sesuai dengan cara bergaul yang diajarkan oleh Islam. Itu saja yang dapat saya berikan tentang perbezaan di antara Brady Bunch dan juga Little Calypso, di mana mereka mempunyai perbezaan di antara Montessori dan juga KSPK. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.